salli wa sallim ala Rasulil Karim. InsyaAllah kita akan sambung surat 366, muka surat 366, Suratul Furqan, ayat ke-68. Ayat 68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما Terjemahan ke-68. Dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama-sama Allah Subhanahu wa taala dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala membunuhnya kecuali dengan jalan yang hak yang dibenarkan oleh syarak, dan tidak pula berzina, dan sesiapa melakukan yang demikian akan mendapat balasan dosanya. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا Terjemahan ke-69. Akan digandakan baginya azab siksa pada hari kiamat, dan ia pula akan kekal di dalam azab itu dengan menerima kehinaan. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Terjemahan ke-70. Kecuali orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal yang baik, maka orang-orang itu Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan pada tempat kejahatan mereka dengan kebaikan, dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Wa man taba wa 'amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba. Terjemahan ke-71. Dan sesiapa yang bertaubat serta beramal soleh, maka sesungguhnya dengan itu ia bertaubat kepada Tuhannya dengan sebenar-benar taubat. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Terjemahan ke-72. Dan mereka yang diridai Allah Subhanahu wa taala itu ialah orang-orang yang tidak menghadiri tempat-tempat melakukan perkara-perkara yang dilarang, dan apabila mereka bertemu dengan sesuatu yang sia-sia, mereka melaluinya dengan cara membersihkan diri daripadanya. Walladzina idza dzukkiru biayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha lam yakhirru 'alaiha summan
صما وعميانا. Terjemahan ke-73. Dan juga mereka yang diridai Allah Subhanahu wa taala itu ialah orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat keterangan Tuhan mereka, tidaklah mereka tunduk mendengarnya secara orang-orang yang pekak dan buta. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Terjemahan ke-74. Dan juga mereka yang diridai Allah Subhanahu wa taala itu ialah orang-orang yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqawna fiha tahiyatan wa salama. Terjemahan ke-75. Mereka itu semuanya akan dibalas dengan mendapat tempat yang tinggi di syurga disebabkan kesabaran mereka, dan mereka pula akan menerima penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Terjemahan ke-76. Mereka kekal di dalam syurga itu. Amatlah eloknya syurga menjadi tempat penempatan dan tempat tinggal. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Terjemahan ke-77. Katakanlah wahai Muhammad kepada golongan yang ingkar, Tuhanku tidak akan menghargai kamu kalau tidak adanya doa ibadat kamu kepadanya. Apabila kamu telah mengetahui bahawa Tuhanku telah menetapkan tidak menghargai seseorang pun melainkan kerana doa ibadatnya, maka sesungguhnya kamu telah pun menyalahi ketetapan Tuhanku itu. Dengan yang demikian sudah tentu balasan azab disebabkan kamu menyalahi itu akan menimpa kamu. Sadaqallahul azim. InsyaAllah kita ada sedikit ulasan dan tafsiran kepada kita tafsir insyaAllah. Ulasan berhubung ayat yang kita ambil tadi ini. Ayat pagi ini ialah sambungan daripada ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat sebelumnya menghuraikan tentang apa yang disebut sebagai ibadur rahman. Allah Taala menyenaraikan siapakah golongan yang disebut sebagai hamba kepada Tuhan yang sebenar-benar Ar-Rahman. Jadi sebelum ni kita telah sebut beberapa sifat dan sambungan pada pagi ini. Di antara sifat hamba Allah yang disebut sebagai ibadur rahman. Ibadur rahman ini satu istilah
Satu nama yang merujuk kepada hamba Allah yang Allah Ta'ala kasihi kepadanya, ya, dan dia kasih pada Allah. Sebab tu dia guna istilah, dia tak sebut ibadullah. Ibadullah tu dengan nama yang besar, Ibadur Rahman. Ibadur Rahman. Jadi antara sifatnya Allah sebut walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar. Mereka tidak minta selain daripada Allah. Kadang-kadang manusia ni bila dia ada sesuatu hajat, ya, dia sanggup buat apa-apa saja. Kadang-kadang minta pada busuk, minta pada kubur keramat, minta pada benda-benda yang karut marut. Ya, maka kita ingat kalau kita nak doa, nak minta kepada Allah Ta'ala. Jangan minta selain daripada Allah. Maka amalan tu jadi syirik pada Allah. Wala yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Dan yang kedua kata Allah Ta'ala, dia tidak membunuh sesuatu nyawa. Ya, tidak bunuh illa bil haqq, melainkan dengan sebenar. Bunuh ni bukan tak boleh. Dalam Islam boleh kita membunuh. Iaitu bunuh beberapa sebab. Yang pertama dalam kerana peperangan. Dalam perang kita boleh bunuh. Ya, tak salah kita bunuh dalam peperangan. Ya, bila berlaku perang fisabilillah sebagainya boleh kita bunuh. Ya, dan kerana musuh tu nak bunuh kita, maka kita bunuh. Boleh membunuh. Yang kedua, ya, seseorang yang memang layak dibunuh. Ya, seumpama seorang yang melakukan kesalahan dosa bunuh, maka mahkamah jatuh hukuman balas bunuh. Maka membunuh itu tidak bersalah, tidak berdosa. Dia benarkan kita menuntut bela nyawa dengan nyawa. Yang ketiga ialah dalam perkara yang menyebabkan dia denda-denda tertentu. Ya, umpama dalam kes orang yang lari daripada orang yang hirabah, perompak ni, dia bukan saja dia boleh dibunuh. Ya, ada bahkan boleh dikerat kaki sebelah, tangan sebelah, itu ikut hukum syarak. Jadi kesalahan dalam kes membunuh ni bukan Islam totally tak boleh bunuh, tak. Ya, dalam peperangan ada tempat-tempat soal tu kalau illa bil haq. Illa bil haq merujuk kepada tempat melaikan dengan sebenarnya yang tempat yang diizinkan oleh syarak. Wala yaznun. Kemudian yang tiga, dia tidak berzina. Ya. Pertama, tidak doa selain pada Allah. Yang kedua, tidak membunuh. Yang ketiga, tidak berzina. Wa may yaf'al zalika yalqa asama. Siapa-siapa yang melakukan zina atau dosa-dosa yang disebutkan oleh Allah tadi, melanggar, maka dia telah melakukan dosa yang besar. Ya. Dia akan dibalas dengan dosanya. Allah Ta'ala sebut, na'udzubillah, yudha'afu lahul azab yaumal qiyamah. Ya, dunia ni orang yang melakukan kesalahan tadi, dia dibalas, kadang-kadang balas dunia. Ya, dibalas dengan hukum penjara, dengan sebatan, dengan sebagainya ataupun tu. Tapi di akhirat besok Allah Ta'ala sebut yudha'afu lahul azab. Dia akan digandakan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Dunia lain azab dia, akhirat digandakan azabnya oleh Allah Ta'ala nanti di hari akhirat, na'udzubillah. Wa yakhluduhu fihi, dan dikekal neraka. Kata ulama, bila orang dikekal neraka, dia tidak merujuk kepada dosa-dosa maksiat yang dia boleh bertaubat, ya. Iaitu dosa yang mengekalkan neraka ialah syirik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab tu dia kata orang yang mohon selain pada Allah, orang telah melakukan amalan syirik. Dia minta selain pada Allah, ya. Maka kena, sebab tu kita dalam Al-Fatihah kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ya Allah kami sembah, dan akan dikau kami mohon. Kita mohon pun pada Allah. Mohon selain pada Allah Taala, maka dia akan kekal neraka dalam di akhirat. Muhana dalam keadaan yang penuh kinan. Illa kalau tak ada ayat yang ke-70 ni, masya-Allah. Ya, seolah-olahnya siapa berzina, siapa yang bunuh ni kekal neraka, digandakan azab oleh Allah Ta'ala. Kalau tak adalah ayat 70 ni, maksudnya orang berzina kekal neraka, ya, orang yang buat maksiat kekal neraka, digandakan azab. Tiba-tiba datang satu rahmat Allah Ta'ala, Allah sebut illa man taba, mereka yang bertaubat, ya, pernah salah, pernah berdosa, pernah buat maksiat, lalu dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas dia bertaubat, wa amala amilan salihah, diiringi pula dengan beramal soleh. Ada orang bertaubat, ya Allah aku tak nak berzina dah, tiba-tiba dia kena HIV sebagai contoh. Doktor kata, pak cik, na'udzubillah, kamu kena HIV. Bila dia tahu dia kena penyakit HIV, dia bertaubat pada Allah, tak nak berzina dah, tapi dia tak semayang juga. Ya, dia tidak membaiki amalan dia. Sebab tu Allah iringi taubat tu mesti diiringi dengan wa amila amalan solihah. Dia mesti beramal dengan amalan soleh. Kita tak boleh sama dengan orang lain.
Orang lain tak nak sembahyang sunat, tak apa, mungkin dia dosa tak banyak. Orang lain tak nak sedekah, tak apa, dia dosa tak banyak. Orang lain tak nak. Jadi kita kena fikir gitu. Aku tak boleh, pasal apa? Aku banyak dosa. Aku banyak salah dengan Allah. Aku banyak melanggar perintah Allah. Maka amalan kita tak boleh sama dengan orang yang tidak melakukan maksiat. Ada orang lain kadang masuk masjid dulu tak sembahyang sunat. Kita fikir, yalah dia amal soleh, dia tak ada maksiat. Kita banyak dosa. Maka taubat satu bab diiringi dengan amal soleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Allah akan gantikan kesilapan kesalahan dia itu dengan kebaikan. Allah gantikan keburukan-keburukan yang pernah dibuat, tiba-tiba bertukar menjadi seorang yang baik, seorang yang soleh. Ya, sebab tu kita dengar cerita orang, oh dulu dia ni teruk sangat, zaman muda dia samsing sangat, tapi sekarang seorang hamba Allah yang Allah tukar perangai akhlak dia buruk tu dengan akhlak yang baik. Ya, kalau kita baca sejarah seorang ulama terkenal, hebat ulama ni, wali Allah Ta'ala, namanya Fudail bin Iyad. Fudail ni asal ketua perompak, ketua gangster. Ya, berpuluh orang dia bunuh, dia kumpulan dia ni. Memang jahat sungguh-sungguh sampai orang takut ke dia. Ya, tapi kalau kita baca sejarah Fudail, masya-Allah, macam Umar Al-Khattab. Umar zaman jahiliyah kan teruk macam-macam, tapi Allah tu yubaddilullahu sayyi'atin hasanat. Allah tukar perbuatan buruk dia dulu dengan kebaikan-kebaikan padanya. Ya, wa kana Allahu ghafurur rahim, kerana Allah Taala Maha Pengampun lagi Maha Kasihan belas. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu Allah. Allah Taala sebut orang yang bertaubat dan beramal soleh, mereka ini benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar ingin kembali menjadi seorang yang baik. Orang bertaubat ni dia tak ada kepentingan apa sebenarnya. Betul-betul dia takut pada Allah, betul-betul dia harapkan redha Allah, sebab itu dia bertaubat. Ya. Jadi bukan taubat kerana dia takut kepada benda tu. Saya pernah seorang Allah mai jumpa saya, na'udzubillah. Dia menceritakan bahawa satu hari dia balik ke kampung dia di satu negeri, ya, dan dia berkenalan dengan seorang wanita yang jahat, lalu dia berzina, ya. Na'udzubillah. Ya. Lepas tu dia, takdir Allah Ta'ala, dia punya tubuh dia naik gatal-gatal dan naik biji macam-macam, dan dia takut kena siflis, penyakit itu. Ya, kemudian dia makan ubat macam-macam, dia mari jumpa saya, dia takut kena penyakit. Saya kata dalam gini, bila na'udzubillah, bila seorang tu melakukan maksiat pada Allah, jangan takut kerana benda tu, tapi takutkan dosa. Ada orang berzina, dia takut mengandung, dia bukan takut dosa zina, dia takut dia mengandung. Berarti kalau tak mengandung tak apa, na'udzubillah. Ya, jadi oleh kerana itu Allah sebut orang bertaubat kepada Allah Ta'ala, beramal soleh, Allah kata fa innahu yatubullahi mataba. Orang ni benar-benar bertaubat, ingin kembali kepada Allah dengan penyesalan, dengan rasa bersalah. Ya, sebab tu diiringi dengan amal-amal soleh. Diiringi dengan amal soleh. Pasal apa? Benar-benar dia ni hamba Allah yang menyesal di atas perbuatan dia. Ya, kalau dia bertaubat saja cukup dah. Tapi tak, diiringi dengan amal soleh. Allah kata ini benar-benar mereka yang menyesal di atas perbuatan yang pernah dilakukan. Wallazina yashhuduna zur, yang seterusnya Allah kata, ni semua ayat ni kalau kita tengok dia wallazina wallazina merujuk kepada ibadur rahman ayat sebelumnya. Ya, apa dia? Wallazina yashhaduna zur, mereka yang tidak bersaksi dengan saksi, ya, iaitu mereka yang dirati Allah SWT, itu ialah orang yang tidak menghadirkan tempat melakukan perkara-perkara yang dilarang. Ya, la yashhadun zur, dia tidak tengok benda-benda zur. Ya, kadang-kadang ada orang suka pergi tengok benda-benda maksiat. Ya, pergi konsert, pergi pesta-pesta maksiat. Ya, dia pesta ni dua je, satu yang halal jelas kita rasa tak bersalah, kita pergi. Yang kedua yang jelas bercanggah dengan syarak. Memang kita pergi macam bar, kelab malam, tengok pakaian, memang tahu tempat ni tempat maksiat. Yang tiga ialah tempat yang tidak dikategorikan maksiat, boleh pergi, tapi kalau tak pergi itu lagi baik. Ya, macam contoh pesta fanfare lah katakanlah, yang bercampur lelaki perempuan dan tempat tu, kita nak pergi tengok. Ada orang pergi tengok bola, ya. Boleh tak tengok bola ni? Kita boleh tengok bola, bukan tengok orang pakai seluar pendek. Ya, kalau pergi dengan niat untuk melihat perkara maksiat, maka dilarang. Ya, benda-benda yang harus hukumnya tak apa, kita pergi. Ya, tidak salah, kita pergi.
Sebab ulama bahas tentang masalah orang nak pergi tengok bola boleh semain jamak ke tak boleh. Apakah musafir ini musafir maksiat atau musafir yang baik? Nak gimana? Pergi stadium tengok bola. Boleh semain jamak ke tak boleh? Karena salah satu sebab yang dibenarkan sembahyang jamak, sembahyang qasar itu bila kita musafir yang harus. Musafir yang haram tak boleh sembahyang jamak, tak boleh sembahyang qasar. Ya, ada orang nak pergi buat maksiat, nak pergi Thailand, nak pergi na'udzubillah, nak pergi mana tempat nak pergi buat maksiat. Maka musafir itu musafir yang tak boleh jamak, tak boleh qasar sembahyang. Pasal bukan musafir maksiat. Tapi kalau orang nak pergi tengok, katalah nak pergi tengok bola sebagainya, ulama kata mengharuskan dia. Kerana yang tengok itu ialah permainannya, tekniknya apa sebagainya. Ya, dan oleh kerana itu dia boleh. Wa idza marru bil lagwi marru qirama. Dan bila mana mereka bertembung dengan suatu benda yang sia-sia, lalu dia pun meninggalkan, membersihkan diri, mana tinggal. Kalau kadang-kadang kita duduk dalam kawan-kawan, duduk borak-borak, tiba-tiba ada orang keluar duduk mengumpat. Bila mengumpat, kita bangun, kita tinggalkan majlis itu, supaya Allah selamatkan kita daripada itu. Ada orang yang hebat, orang tu kan maksiat, dia pergi duduk, terhenti maksiat, terhenti mengumpat. Ada orang bila mari bertambah gaib, lebih galak lagi untuk mengumpat. Ya, jadi kata Nabi, cuba kamu tengok, kamu ni pemegang kunci baik atau pemegang kunci buruk. Pemegang kunci baik, orang tengah buat maksiat, kita pergi terhenti maksiat. Atau pemegang kunci keburukan, orang yang tengah maksiat, kita pergi bertambah maksiat. Ya, maka kita ketahuilah kata Nabi, apakah kamu pemegang kunci kebaikan atau pemegang kunci keburukan. Ya. Wallazina idza zukiru bi ayati rabbihim lam yukhiru 'alaiha summa wa umyana. Dan mereka yang bila dengar ayat Quran, mereka berperhatian, dengar sungguh-sungguh, ambil iktibar sungguh-sungguh. Kata Allah, bukan mereka yang macam dengar tapi macam buat tak tahu, macam orang pekak, macam orang yang buta, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa Allah tak sebut bisu? Allah sebut dua sini. Ya. Summan wa umyana. Ya, pekak dan buta. Kerana orang yang pekak biasa dia akan bisu. Ya, jadi tak payah sebut bisu. Kerana pekak itu menyebabkan dia akan jadi bisu. Ya. Dan orang yang dengar Al-Quran, dia tak peduli, buat tak tahu. Ya. Maka Allah kata, orang yang ibadur rahman tak, dia dengar, dia ambil iktibar, kemudian perhatian, dia bukan macam orang yang pekak dan buta. Wallazina yaquluna rabbana hab lana. Seterusnya mereka yang berkata doa dan berdoa, ya Allah kurniakan rabbana hab lana min azwajina, ya Allah kurniakan kepada kami isteri kami, wa zurriyyatina, dan zuriat keturunan. Kita bukan nak kita je, anak, cucu, cicit, sampai zuriat keturunan kita ni. Ya. Qurrata ayun, yang menyejukkan mata. Bila kita tengok dia, tenang jiwa, sejuk mata ni maksud satu kiasan ya, yang menenangkan jiwa. Yang kedua, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kalau kamu jadikan aku pemimpin, biar aku jadi pemimpin kepada rakyat bertakwa pada Allah. Kalau kita nak jadi suami, biar suami kepada isteri bertakwa pada Allah. Kalau kita dia ayah, biar ayah kepada anak-anak bertakwa pada Allah. Itu maksudnya waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kamu jadikan aku ni, kita ni sebagai pemimpin kepada mereka yang bertakwa pada Allah Subhanahu. Ulaika yazawna ghurfatan bima sabaru. Mereka ni semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu taala dengan syurga yang tempat tinggi, bima sabaru, kerana kesabaran mereka. Sabar, tengok maksiat teringin, tengok semua tu, maka kerana kesabaran dalam taat kepada Allah. Wa yulqawna tahiyatan wa yulqawna fiha tahiyatan wa salama. Lalu dia beri penghormatan dan ucapan selamat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Khalidina fiha, mereka ni kekal dalam syurga tersebut. Hasunat mustaqarran wa maqama, dan amalah eloknya syurga tersebut sebagai penetapan tempat tinggal. Allah kata dia syurga yang seronok tetap situ, tak berpindah-pindah. Kita atas dunia ni, kita pindah. Oh, dapat tanah cantik dah, okey. Tiba-tiba dapat tengok tempat yang lebih cantik, buat rumah lain. Ya, kita pindah kalau kerja kerajaan, dia menang kali pindah. Ya, tak settle tempat tu. Padahal walaupun seronok, syurga tak. Syurga Allah kata dia beri situ, dia menetap di situ dengan penuh nikmat. Ya, dan dia tidak berpindah-pindah ke tempat-tempat yang lain. Qul ma ya'budukum rabbi laula du'aukum faqad kadzabtum fasawfa yulqawna. Katakanlah wahai Muhammad SAW kepada golongan yang kau itu, Tuhanku tidak akan menghargai kamu dan tidak ada doa ibadah untuk mereka.
Apabila mereka telah mengetahui bahawa Tuhan telah pun menetapkan dan tidak memergi seorang pun melainkan kerana doa ibadahnya, maka sesungguhnya kamu telah pun menyalahi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala suruh Nabi Muhammad SAW beritahu yang menentang Islam, yang lawan Islam, yang syirik pada Allah, ma ya'ba'u bikum, sesungguhnya hari ini kamu tak ada apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak usah minta doa lah, tak usah merayulah. Dia merayu doa pun ni dunia dan mati, akhirat tak ada dah. Tak ada peluang dah nak minta ampun, nak menyesal. Ya Allah, baliklah semula aku ke dunia, aku nak jadi hamba Allah yang soleh. Ya Allah, aku baik aku jadi tanah, macam-macam Al-Quran sebut. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala, faqad kazzabtum fasawfa yakunu lizama, sesungguhnya kamu telah dusta kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kerana itu kamu mendapat apa yang dilakukan, kamu ditimpa apa yang kamu buat dulu. Jadi ayat akhir ni sebagai kesimpulan kepada kita semua bahawa semua kebaikan amal soleh tu dunia, dan kita mati saja habis dah. Istighfar tak boleh, nak sedekah harta banyak macam mana pun nak sedekah tak boleh dah, nak beribadah macam mana pun tak boleh dah. Maka harap-harap anak yang soleh, sedekah jariah yang kita buat, ilmu yang bermanfaat yang kita ajar anak-anak kita, mudah-mudahan itulah jadi bekalan kita waktu bertemu Allah Taala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan